Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berhimpun semata-mata menyatakan solidariti kita, sokongan kita ke atas saudara-saudara kita di Palestin, khususnya dalam tragedi yang berlaku, serangan ke atas umat Islam yang ada di Palestin pada minggu terakhir bulan Ramadan, sempena intifadah yang diraihkan pada Jumaat terakhir pada setiap bulan Ramadan. Himpunan ini bukan semata-mata himpunan biasa, himpunan bagi menyatakan sokongan di atas penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin sejak berpuluh-puluh tahun yang lampau. Tragedi yang berlaku baru-baru ini menyebabkan 178 umat Islam tercedera di atas tindakan Yahudi laknatullah, melempar bom asap, bom tangan dan menggunakan tembakan peluru getah ke atas umat Islam yang berkumpul di perkarangan Masjid Aqsa dan sebahagian sedang melakukan ibadah dalam masjid tersebut. Kita lihat bagaimana mereka menceroboh masjid, mereka masuk dengan kasut dan mereka menyepak menendang umat Islam yang mendirikan sembahyang. Tindakan ganas ini bukanlah merupakan kali pertama dalam sejarah, bahkan hampir setiap kali Ramadan kita menyaksikan umat Islam diserang, dibunuh dan dicerca dengan pelbagai tragedi yang malang yang berlaku dalam sejarah umat manusia. Sama ada yang berlaku dalam tragedi yang berlaku di Ta'bay, juga berlaku pada bulan Ramadan 2004. Demikian juga serangan ke atas umat Islam di Bosnia Herzegovina. Demikian juga yang berlaku ke atas umat Islam di Chechnya, di umat Islam yang juga ke atas umat Islam di Rohingya dan sebagainya. Semua ini hampir berlaku pada keseluruhannya berlaku pada bulan Ramadan. Walaupun sebahagian besarnya, boleh kita katakan 60-70% serangan ke atas umat Islam akan berlaku di Palestin pada bulan Ramadan. Ini menggambarkan ketakutan Yahudi terhadap kebangkitan umat Islam. Perkumpulan umat Islam pada bulan Ramadan bukan hanya perkumpulan untuk beribadah pada Allah, tapi perkumpulan untuk melaksanakan tanggungjawab mempertahankan Masjid Aqsa, masjid yang menjadi kemuliaan masjid pertama, kiblat pertama umat Islam. Kepada umat Islam, khususnya tuan-tuan dan para penonton sekalian, kita sebagai umat Islam mesti meneruskan usaha kita membantah tindakan kejam ini. Dunia tidak seharusnya berdiam diri dengan apa yang berlaku ke atas umat Islam di Palestin. Sama ada melalui Badan Keselamatan, Majlis Keselamatan Antarabangsa, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, apatah lagi Kesatuan Negara Umat Islam yang perlu menyatakan bantahan terhadap tragedi malang yang berlaku pada umat Islam dewasa ini. Maka oleh kerana itu, kepada negara-negara yang mengadakan hubungan dengan Israel perlu menyemak kembali hubungan tersebut, perlu nilai kembali sejauh mana hubungan ini telah pun mendatangkan manfaat kepada umat Islam ataupun merugikan umat Islam. Kita mengiktiraf mereka, namun mereka langsung tidak menghargai pengiktirafan ke atas negara Yahudi yang telah dibuat oleh sebahagian negara-negara umat Islam. Apa yang penting kepada kita semua ialah tindakan kita, usaha kita berterusan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sembahyang hajat, doa sungguh-sungguh pada Allah. Walaupun kita hampir setiap malam kita berdoa pada Allah, hampir setiap tahun kita umat Islam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah bebaskan Masjid Aqsa, bebaskan Palestin ke atas umat Islam. Walaupun sebahagian kita merasakan bahawa doa kita seolah-olah tidak didengari oleh Allah, seolah tidak diterima oleh Allah Ta'ala, namun sebagai umat Islam, sebagaimana kata Syekh Athaillah Iskandari, bahawa tanggungjawab kita ialah memohon kepada Allah. Adapun bila masa nak diperkenankan doa, maka itu urusan Allah. Ataupun apa bentuk ya Allah Ta'ala nak bagi pertolongan, maka itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah Ta'ala suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku nescaya aku akan perkenankan doa tersebut. Maka oleh kerana itu, tanggungjawab kita ialah teruskan munajat kita, teruskan bantuan kita, teruskan pertolongan kita. Malam ini, pada hari ini kita berkumpul bagi menyatakan rasa duka cita yang sedang berlaku ke atas sahabat-sahabat kita umat Islam di Palestin. Maka sebagai umat Islam, kita tidak hanya sekadar berdoa pada Allah, tidak sekadar mendirikan sembahyang hajat,
tidak sekadar mengucapkan rasa sedih simpati kita, tapi kita buktikan dengan bantuan yang kita mampu sampaikan. Apa yang kita boleh tolong saudara kita di Palestin, selain pada doa, selain pada munajat, selain pada sembahyang hajat, kita juga boleh menolong saudara kita di Palestin dengan menyalurkan bantuan keuangan kita untuk meringankan kehidupan mereka, meringankan penderitaan mereka. Bukan saja 128 mangsa, bahkan keluarga mereka, anak-anak dan sahabat-sahabat kita di Palestin. Bantulah mereka dengan keuangan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Mudah-mudahan ianya jadi bekalan berguna bagi kita di hari akhirat. Tolong orang yang tengah susah, nasihat Allah akan tolong kita waktu mana kita susah. Maka di atas nama, di atas usaha ini, Parti Islam se-Malaysia PAS, kita mengambil inisiatif untuk menyeru kepada ahli parti seluruhnya, kepada umat Islam seluruhnya, kepada rakyat Malaysia khususnya, marilah sama-sama kita menyalurkan bantuan kita, sumbangan kita kepada saudara-saudara kita di Palestin melalui suatu akaun yang kita sediakan, melalui akaun Yayasan Amal Malaysia, melalui CIMB. Nombor akaun bank ialah 8600296190. Saya ulang semula, akaun Yayasan Amal Malaysia CIMB bank 8600296190, dan tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon untuk pengesahan sumbangan ini bagi bantuan umat Islam di Palestin melalui nombor telefon 01161989358 Yayasan Amal Malaysia, 01161989358 bagi maklumkan tentang sumbangan kita. InsyaAllah semua sumbangan yang kita kumpul akan kita hantar kepada saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan mereka gembira, mereka seronok, walaupun jumlah sumbangan yang kita sampaikan mungkin tidak sebesar mana bagi kita, tapi mungkin sangat besar bagi mereka. Tuan-tuan sekalian, atas kesempatan inilah saya menyeru diri saya dan semua yang mendengar, marilah sama-sama kita teruskan usaha munajat kita agar Allah Ta'ala selamatkan umat Islam di Palestin, selamatkan Masjid Aqsa. Dan terbaru suka saya kongsi maklumat bahawa perkampungan Sheikh Jarrah juga sedang diancam oleh Zionis untuk mengambil perkampungan tersebut dan diserahkan kepada Yahudi laknatullah. Mari kita munajat doa kepada sahabat-sahabat kita umat Islam di Palestin yang berada di perkampungan Sheikh Jarrah khususnya, di mana mereka telah pun mendapat notis untuk keluarkan daripada tempat tersebut, ataupun kalau mereka diami tempat tersebut, mereka perlu bayar sewa tempat itu. Perkampungan umat Islam tiba-tiba bertukar hak milik kepada Israel laknatullah, Yahudi laknatullah. Marilah sama-sama kita berusaha, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, kadang-kadang bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas sumbangan kita dengan balasan yang baik sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Siru ala barakatillah.